Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama menyambung pengajian kita dalam kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan harap semua dapat nampak apa yang tertera di kongsian slide. Nampak kan? Nampak? Nampak? Nampak tak? Okey. So pada kelas yang lalu, fast recap, ialah kita dah bincangkan tentang apa maksud nama kita ini Syarhus Sunnah. Okey. Kita kata Syarhus Sunnah ialah maksud yang dikehendaki dengan Syarhus Sunnah ialah menerangkan, menjelaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan makna sunnah akan datang juga penjelasannya nanti pada perenggan-perenggan awal kitab ini. Pengarang rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita apakah maksudnya. Kemudian perkara yang seterusnya yang dibincangkan oleh muhaqqiq ialah nama dan pengarang. Tapi kita terus nak pergi bincang isu yang lebih penting ialah berkenaan dengan nisbah kitab ini. Okey, kitab ini kalau kita melihat sendiri pada manuskrip yang diguna pakai oleh muhaqqiq, ya, kalau kita melihat pada muka surat 32 daripada kitab rujuk terjemahan, ya, kita akan dapati sanad kitab, sanad kitab bagi manuskrip yang dia gunakan, yang dia jadi sandaran utama, iaitulah manuskrip ana buka, kita pergi terus kepada nuskhah mu'tamadah ini, ya, iaitulah Maktabah Zahiriyah, ya, nuskhah Maktabah Zahiriyah. Dan kita dapat lihat keterangan jelas pada kitab ini ialah nama kitab ni terang-terang disebut Kitab Syarhis Sunnah an Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib al-Bahili Ghulam Khalil rahimahullah, riwayat Abu Bakr Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajarat al-Qadhi, riwayat Abi Ishaq Ibrahim bin Umar ibn Ahmad al-Barmaki al-Faqih, ya, sampailah kepada seterusnya. Jadi kitab ini kalau mengikut nuskhah yang mu'tamadah, yang menjadi sandaran kepada muhaqqiq, jelas yang disebut di sini adalah Syarhus Sunnah ni karangan Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib al-Bahili, yang digelar sebagai Ghulam Khalil. Ghulam Khalil, ya. Okey. Jadi macam mana muhaqqiq bersandar dengan satu manuskrip yang kitab ini dinisbahkan kepada satu orang ulama yang lain, tapi dia letak di depan kulit kitab ini karangan ulama lain dan diberikan biografi pengarang ialah satu ulama yang lain, ya. Bagaimana boleh berlaku begitu? So memang secara asasnya kitab ini mempunyai dua pandangan, dua konflik, macam kita dah bacakan
pandangan Qiwam Sunnah Al-Asbahani sendiri dalam kitab dia Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah tidak menisbahkan Al-Barbahari kepada mengarang sebarang kitab akidah, tetapi sebaliknya dia menyandarkan di sana ada kitab akidah karangan Ghulam Khalil. Jadi maknanya setengah orang dia melatah, dia kata ini orientalis yang mula kata, Ghulam Khalil yang mengarang. Tapi kita dah bacakan hari itu bukannya orientalis tapi Qiwam ahli As-Sunnah Al-Asbahani sendiri, bahkan memang manuskrip yang menjadi sandaran utama tahqiq kita ini ialah nisbah kepada Ghulam Khalil. Diriwayatkan oleh Ahmad ibn Kamil ibn Syarat al-Qadhi yang merupakan anak murid Tabari. Ya. Bahkan kita dapat melihat ya pada di depan. Kemudian kita dapat lihat bila permulaan kitab muka surat 34 ya. Sanad kitab juga memang jelas berakhir kepada kata akhbarana Abu Bakar Ahmad ibn Kamil ibn Khalaf ibn Syajarah al-Qadhi qira'atan alayhi qala dafa'a ilayya Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib al-Bahili hadha al-kitab wa qala li irwi anni hadha al-kitab min awwalihi ila akhirih. Qala Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn Ghalib al-Bahili radhiyallahu anhu. Jelas riwayat ini bersambung. Ya. Ya. Riwayat ini bersambung. Ya. Maksudnya dia bukan riwayat yang terputus. Ya, kalau kita melihat sanad kitab tu jelas. Ya. Sebab itulah para pengkaji, siapa ni yang pengkaji ni? Yang mengkaji kitab ini iaitulah Mahir Jarrar bersama dengan Sebastian Ganter ya. Begitu yakin ya dengan penisbahan kitab ini kepada Ghulam Khalil, kerana kita tengok sanad dia begitu jelas ya. Tetapi kita dapati pula sebaliknya ulama Hanabilah bermula daripada Al-Qadhi Abi Ya'la, kemudian Ibnu Abi Ya'la dalam tabaqat Al-Hanabilah telah menisbahkan kitab ini kepada Al-Barbahari. Bahkan Ibnu Abi Ya'la dalam tabaqat Al-Hanabilah telah menukilkan hampir keseluruhan teks dan dinisbahkan kepada Al-Barbahari. Dan kita dapati ulama-ulama Islam kemudian yang selepas itu boleh kata hampir bersepakat teks ini dirujuk kepada Al-Barbahari, kecuali apa yang dinyatakan oleh Qiwam Sunnah Al-Asbahani. Ya. Jadi kita tengok ulama-ulama mazhab Hanabilah menerima bahawa kitab ini adalah daripada Al-Barbahari. Ya. Tapi isunya ialah pada sanad. Ya, pada sanad kitab. Jadi bagaimana kita boleh katakan kitab ini dinisbah kepada Al-Barbahari. Namun begitu tidak dapat tidak kita boleh pergi terus kepada perbincangan, discussion yang dibawa oleh, dia kata walaupun kitab ni terkenal dalam kalangan ahli ilmu bahawa ia adalah karangan Al-Barbahari, dan perkara ini akan banyak ulama yang menulis biografi Al-Barbahari, bahkan boleh kita semua ulama yang menulis tentang Al-Barbahari akan menukilkan teks daripada ataupun keratan daripada kitab ini untuk menyatakan akidah Al-Barbahari. Ya. Tetapi
seperti yang kita sebutkan, ada perubahan pada nama pengarang pada teks manuskrip yang menjadi sandaran. Nisbah kepada Ghulam Khalil. Ya, Ghulam Khalil. Dan pengarang juga berdalilkan, pentahqiq berdalilkan juga bahawa ada kesilapan. Dia kata boleh jadi ada kesilapan menisbahan nama kitab ini kepada Ghulam Khalil, kerana dia kata tengok dalam teks kitab ni pun sendiri ada kesilapan, berkata Ghulam Khalil telah mati seorang daripada pengikutku atau anak muridku, sedangkan sepatutnya berkata itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan macam biasalah golongan Salafi agak sensitif, ya, sebab dia kata kalau kita nisbahkan kitab ni kepada Ghulam Khalil, bagaimana Ghulam Khalil ni adalah seorang pendusta dalam ilmu hadis, dalam tapi sebelum kita nak pergi pada cerita itu, kita kena berlaku adil, ya, dan sepatutnya tidak berlaku indifak yang begitu kuat dan teruk sehingga membawa kepada, sehingga seolah-olah mengatakan orang yang menisbahkan kitab ni kepada Ghulam Khalil, maka dia seolah-olah nak kata macam terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah ni perangai yang jelek lah, perangai yang huduh. Ya. Kerana kita kena kenal siapa dia Ghulam Khalil ni dulu. Ya. Apa status dia. Ya. Mari kita nak baca apa yang disebut oleh Al-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, ya, berkenaan dengan Ghulam Khalil. Ghulam Khalil Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib Al-Bahili. Ini Al-Barbahari sebut dalam Siyar A'lamin Nubala jilid ke-13. Bermula daripada muka surat 282, terjemahan biografi yang nombor 136. Dia kata Ghulam Khalil Ahmad bin Muhammad ibn Ghalib Al-Bahili. Al-Shaykh Al-Alim Al-Zahid Al-Wa'idh Shaykh Baghdad Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Ghalib bin Khalid bin Mirdas Al-Bahili Al-Basri Ghulam Khalil. Beliau adalah seorang syekh yang alim, yang zuhud, yang banyak memberi mau'izah, peringatan. Syekh Baghdad, Abu Abdullah, kunyah dia Abu Abdullah, nama dia Ahmad ibn Muhammad ibn Ghalib ibn Khalid ibn Mirdas Al-Bahili Al-Basri, daripada Basrah. Bahili nisbah pada suku Bahilah. Ghulam Khalil. Sakana Baghdad. Dia tinggal di Baghdad. Wa kana lahu jalalatun ajibah. Baginya dia mempunyai, orang panggil jalalah, keluhuran yang sangat mengagumkan. Orang sangat respect, hormat dia. Wa sawlatun mahibah. Orang yang digeruni. Wa amrun bil ma'ruf. Orang yang mempunyai banyak menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah mungkar. Wattiba'un kathir, banyak pengikut. Wa sihhatu mu'taqad, dan sahih akidahnya. Jadi Ghulam Khalil ni bukan orang sesat, bukan orang ahli bid'ah, dia ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang dicela itu ialah illa annahu yarwil kadhib, dia meriwayatkan hadis-hadis palsu, al-fahish, yang sangat teruk, wa yara wad'al hadis, dan dia berpandangan tak apa kalau mereka hadis. Ni masalah. Memang ada orang yang macam ini yang ulama tahzir dari sudut ilmu hadis. Ya. Dari sudut ilmu hadis, tapi bukan bermakna dia ni ahli bid'ah dengan makna dia akidah sesat. Ya. Bahkan kita dah baca hari itu lupa datang mana, ke surat mana. Qiwamus Sunnah telah menaraikan beliau sebagai di antara ulama-ulama yang telah mengarang kitab, ya, dalam menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, yang telah kita bacakan pada kelas yang lepas, ya.
kelas yang pertama hari itu, bagaimana Qiwamus Sunnah sendiri meneraikan Ghulam Khalil ni di antara ulama-ulama yang menzahirkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang dari sudut ilmu hadis, sehingga kan Abu Dawud As-Sijistani menggelarkan dia sebagai Dajjalu Baghdad. Dajjal negeri Baghdad, kerana banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu. Ya. Dan zahirnya kalau mengikut riwayat Ibnu Adi daripada ni, kata Ghulam Khalil, kenapa dia riwayat hadis palsu? Dia kata wada'naha lituraqiqal qulub. Kami letakkan hadis ini untuk menjinakkan hati. Dia mungkin orang yang bertasahul, yang begitu meringan-ringankan masalah meriwayatkan hadis tidak sahih dalam targhib dan tarhib, sehingga mengambil riwayat-riwayat yang terlalu mungkar. Dia tidak lagi menilai mentang-mentang, dan ini banyaklah, macam zaman sekarang pun banyak kan orang macam ni. Tapi mereka tu tidak ada akidah sahih lah. Tapi ada. Tapi zaman dulu juga ada. Ya. Jadi sebab mereka terlalu bermudah-mudah, mereka ingat hadis ni adalah hadis, bukan hadis hukum hakam, dan ulama memberikan kelonggaran. Jadi mereka ambil tanpa mengambil kira lagi sanadnya dan sebagainya. Ya. Dan Ghulam Khalil ini terkenal dengan apa yang disebut sebagai fitnah Ghulam Khalil. Ujian, inquisition of Ghulam Khalil terhadap golongan Sufiyah. Dan dia ni orang yang sangat anti dengan Sufi pada zaman dia. Tapi dia adalah Syekhul Zuhad. Dia juga adalah seorang zuhud. Sebab itu kita kata pada fasa abad ketiga Hijrah, zuhud dengan tasawuf masih lagi dilihat sebagai dua benda yang berbeza. Jadi kita ada Ghulam Khalil yang merupakan syekh yang mengamalkan cara hidup yang zuhud, tetapi dalam masa yang sama dia juga anti dengan tasawuf. Ya. Dan dia telah diberi kuasa oleh kerajaan, oleh khalifah, dan dia ni orang yang mendapat kedudukan di sisi khalifah kerana ibu kepada Al-Muwaffaq, iaitulah Al-Muwaffaq ni adalah adik kepada khalifah, tapi dia yang memerintah atas nama khalifah. Ya. Jadi suka dengan dia ni, dengar ceramah-ceramah dia, mungkin misalnya dia orang yang banyak ceramah bagi mau'izah. Jadi kerajaan telah beri dia kuasa untuk menangkap golongan-golongan yang dianggap menyimpang. Jadi bahasa itu telah tersebar dalam kalangan tasawuf itu, tuduhan-tuduhan bahawa mereka ni menganut agama hulul ataupun Tuhan meresap ke dalam makhluk dan seumpamanya. Maka banyak tokoh-tokoh sufi yang besar yang awal yang terpaksa bersembunyi dan melarikan diri daripada kita kata keganasan lah, bukan keganasan tapi hukuman kejam ataupun hukuman berat. Kita kata kejam, dia ada justifikasi dari situ, ya. Bukannya dia ni datang pada celah mana buat pemberontakan, dia diberi kuasa oleh kerajaan, ya. Hukuman berat yang dikenakan kepada golongan Sufiyah ini, ya. So itu yang dikenali, ya. Sebab tu kata Az-Zahabi, Ghulam Khalil ni orang yang dicintai ramai dan dia ada pengikut yang ramai, orang awam, ya, sebab dia ni orang yang banyak menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran, ya. Kata Ibnu Kamil ni ialah orang yang meriwayatkan kitab ni lah daripada dia, Ahmad bin Kamil. Mata Ghulam Khalil fi Rajab sanata 75 wa 200. Dia mati pada tahun 275 Hijrah. 275 Hijrah. Wa ghuliqatil aswaq wa kharaja ar-rijal wan nisa'u lis-salati alayhi thumma humila fi tabutin ila al-Basrah wa buniyat alayhi qubbah. Wa kana fasihan mu'riban yahfazu ilman kathiran wa yakhdhibu bil hinna wa yaqtatu bil baqila sirfa. Mati dia, wafat dia pada 275. Jadi dia mati lebih awal daripada Al-Barbahari, pada penghujung kurun ke-3 Hijrah, 275. Ya. Dan telah ditutup pasar-pasar
Orang lelaki dan perempuan semua pakat pergi berbondong-bondong mensolatkan jenazahnya, dibawa dalam keranda balik ke tanam di Basrah. Dia wafat, tanam di Basrah. Dan dibina di atas kuburnya Qubah. Ini orang awam lah, dia perbuat zaman tu. Walaupun benda tu menyalahi sunnah. Adalah dia seorang yang fasih, mu'riban. Dia cakap tu, nahu dia betul. Boleh i'rab. Menghafal ilmu yang banyak, mencelup janggutnya, ubannya dengan inai. Dan dia makan baqillah. Maksudnya makan yang sayap-sayap. Maksudnya hidup dia yang simple. Hidup dia tidak, hidup zuhud. Hidup zuhud. Jadi ini benda yang kena highlight ya. Sebab kita tengok kadang-kadang yang Salafi ni dia terlalu defensif sebab isu nak nisbahkan kitab ni kepada Barbahari. Seolah macam adalah satu kesalahan jenayah yang besar kalau kita nisbahkan kitab ni kepada Ghulam Khalil. Seolah macam kalau kita nisbah kitab ni Ghulam Khalil, maka jatuhlah status kitab ni. Dan status kitab tidak jatuh. Ya. Status kitab. Kalaupun nisbah kepada Ghulam Khalil, ia tidak jatuh. Keabsahan kitab ini masih valid kerana kitab ni bukan meriwayatkan hadis. Walaupun Ghulam Khalil tadi kita kata dia orang yang meriwayatkan hadis-hadis palsu, tapi dia meriwayatkan hadis palsu dalam masalah tarqiq, dalam masalah tarqiqul qulub, masalah hati, masalah zuhud, bukan dalam hukum hakam. Dan kitab ni bukan kitab riwayat hadis. Kitab ni kitab yang menceritakan apakah pegangan ahli sunnah wal jamaah pada zaman itu, meriwayatkan ijma' yang berlaku. Dan Ghulam Khalil dalam bab ini adalah seorang yang ulama yang ma'ruf dan diiktiraf akidahnya sebagai sahihul mu'taqad, sebagai orang yang ada kesahihan akidah. Diiktiraf oleh Az-Zahabi, diiktiraf oleh Qiwamus Sunnah Al-Asfahani. Ya. Jadi tidak ada isu. Cuma mereka yang mempertahankan nisbah kitab ni kepada Ghulam Khalil, mereka tegakkan 3 tapak asas penghujahan mereka. Yang pertama ialah, nak baca sini dia kata, first, the book's chain of transmission, riwayatul kitab, which is an integral part of the text and which was written the same hand as the main text of the Kitab Syarh Sunnah, presents a list of 5 generations of scholars, several of them renowned Hanbalis, who, over a period of 3 centuries, identify Ghulam Khalil as the author of the text. Pertama, tak dapat dinafikan sanad. Ya. Second, external textual evidence based above all on the quotations by Qawamus Sunnah, died 535-1140. Qawamus Sunnah wafat kurun ke-6 Hijrah. From Isfahan, explicitly mentions Ghulam Khalil as the author of a Sunni creed. Moreover, Al-Zahabi's race commending Ghulam Khalil for the soundness of his belief, Sihhatul Mu'taqad, points most properly to the i'tiqad that he had authored. Tapi tak betul. Pasal Al-Zahabi sendiri bila datang terjemahan biografi Al-Barbahari, dia quote Syarh Sunnah untuk menjelaskan akidah Barbahari, tapi dia tak quote walaupun satu perenggan daripada Syarh Sunnah ini untuk nisbah kepada Ghulam Khalil. So pengarang pengkaji di sini tidak precise. Ya. Third, internal textual evidence pertaining to explicit pieces of information in the text of Kitab Syarh Sunnah itself shows clear divergence from Al-Barbahari's view in 3 significant points. Dia kata ada 3 pandangan dalam kitab ni yang tidak selari dengan pandangan Al-Barbahari. Apa dia? Yang pertama dia kata, reference to the eschatological figure Al-Qa'im min Al-Muhammad, a notion entirely strange to Hanbali Sunni milieu. It is conversely part of the lyrical idiom of the Abbasids, whom Ghulam Khalil had served as preacher and propagandist. Dia kata pasal Al-Mahdi dalam Syarh Sunnah ni digunakan dengan istilah Al-Qa'im min Ali Muhammad. Sedangkan ini adalah gelaran yang biasa digunakan pada awal kerajaan Abbasiyah. Ya, tapi hakikatnya kita kata ni pun tidak konkret kerana Al-Barbahari juga hidup di zaman Abbasiyah. Dan istilah Al-Qa'im min Ali Muhammad itu terus famous dan popular untuk digunakan untuk merujuk kepada Al-Mahdi.
The repeated insistence on the duty of good counsel, nasihah, and that commanding right and forbidding wrong, amru bil ma'ruf munkar, is the duty of authorities alone. Ini juga dia kata Al-Barbahari dilihat orang yang banyak melakukan ma'ruf nahi munkar tanpa menunggu kepada kuasa pemerintah. Sebenarnya sedang berbeza dengan ulama. Tapi kita kata tidak betul. Kerana ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'ruf nahi munkar, ada certain part yang perlu izin pemerintah, ada certain part yang tidak perlu. Dan kalau kita melihat Ghulam Khalil pun, kalau dia kata Ghulam Khalil sendiri telah mula menyuruh keadaan ma'ruf nahi munkar sebelum dia diberi kuasa oleh pemerintah. Sebelum diberi kuasa oleh pemerintah, dia sudah memulakan aktiviti mencegah kemungkaran di Baghdad. Ya. Cuma bila sampai ke tahap dia nak menghukum Sufiyah, ini perlu pada kuasa pemerintah. Dan ini benda yang tidak ada khilaf antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. The absence of any textual evidence for the tenet so significant to Al-Barbahari claiming that Muhammad will sit on the throne on the day of judgment. Jadi dia kata demikian juga, dia kata ketiadaan menyentuh berkenaan dengan Allah mendudukkan Nabi Muhammad SAW di atas arasy yang merupakan satu akidah yang famous dan masyhur dalam kalangan Hanabilah. Tapi sebenarnya benda tu bukan sahaja famous dan masyhur di kalangan Hanabilah, kalangan Barbahari, bahkan sebelum lagi benda tu nisbah pada Imam Ahmad. Ad-Darqutni lebih awal. Jadi maknanya ketiadaan itu bukanlah satu benda yang pelik. Mungkin kerana benda tu memang kita kata walaupun benda tu dijantarkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah, ya, tapi kita kata benda tu tidak semestinya ketiadaan itu tidak disebut dalam kitab, maknanya kitab itu tidak sahih nisbah kepada Barbahari. Dan satu part yang anda lihat, satu part penting yang perlu diperhatikan juga adalah Al-Hanabilah majoritinya telah bersetuju, ya, mengatakan kitab ini nisbah kepada Barbahari. Dan pengarang ataupun pentahqiq kitab berhujah dengan adapun isu masalah perawi dia, itulah Ahmad bin Kamil. Dia lahir 260, mati 350. So dia hidup dalam tempoh yang lama. Ya. Memang ulama yang dikenali di sini kan apa nama dan Ghulam dan Ahmad bin Kamil bertemu dengan Ghulam Khalil ketika dia masih kecil, sebab dia lahir pada tahun 260, sedangkan Ghulam Khalil mati 275. Jadi umur dia masa dia bertemu dengan umur dia masa dia masa Ghulam Khalil wafat ialah 215 tahun sahaja. Walaupun ini adalah usia yang tidak mustahil untuk dia meriwayatkan hadis. Pasal biasanya ulama hadis macam 10 tahun tu dah duduk pergi ambil hadis dan sebagainya. So umur 10 tahun sudah normal lah. Ulama hadis tak mengaji umur 10 tahun normal. Ya. Tetapi Ahmad bin Kamil sempat bersama dengan Al-Barbahari lebih lama. Ya. Sebab Al-Barbahari wafat lebih lewat. Ya. Dan dia sempat bertemu dengan Al-Barbahari. Ya. Jadi kenapa Ghulam Khalil sengaja Ahmad bin Kamil pi nisbah kitab ni kepada Ghulam Khalil, tidak kepada Barbahari? Di sini ada satu perkara yang disebut oleh muhaqqiq. Mungkin disebabkan kerana Al-Barbahari ini ada isu dari segi kerajaan. Iaitulah kerajaan telah melarang orang daripada mengaji dengan Al-Barbahari, bahkan anak-anak murid tidak boleh duduk dua orang satu tempat. Dilarang. Kita akan cerita nanti. Masa kita cerita, kita nak patah balik pergi ke biografi Al-Barbahari, kita akan sebut. Ya. Jadi mungkin Ahmad ibn Kamil nak menyembunyikan identitinya sebagai anak murid Al-Barbahari.
bahkan sebagai periwayat kitab Aqidah Al-Barbahari. Bayangkan, pada masa dia hidup di zaman Khalifah Ar-Radhi, ya, pada zaman Ibnu Maqillah, Menteri Ibnu Maqillah yang begitu anti dengan Barbahari, Ibnu Maqillah yang begitu anti dengan Barbahari ni, anak murid Barbahari kalau duduk 2 orang setempat pun ditangkap. Kalau mereka dapat tahu kata Ahmad bin Kamil ni riwayat satu kitab Aqidah Barbahari, lagi macam mana? Jadi kemungkinan besar, dan ini satu kemungkinan sangat-sangat besar, bahawa dia sengaja ubah nama ni kepada tok guru dia seorang lagi, Ghulam Khalil, yang mempunyai status dan kedudukan dalam kerajaan Abbasiyah. Orang yang pernah dilantik oleh khalifah untuk menjawat satu jawatan yang besar yang ada kedudukan. Yang itu boleh menyelamatkan dia daripada penguasa yang ada masa itu. Ya. Berbanding kalau dia nisbah kitab ni kepada Barbahari. Dan teks dalam kitab ini ada satu perkara yang pengkaji Mahir Jarran ni tak dapat detect atau tak tahu macam mana, dia tak dapat jawab, ya. Iaitulah sebab Barbahari dalam kitab ni jelas mengatakan dia menghimpunkan ijma' daripada zaman Rasulullah SAW sehingga kurun keempat hijrah. Ya. Dalam perenggan kitab ini disebut sehingga keempat hijrah. Ya, kita akan jadi sampai kurun keempat hijrah. Sedangkan Ghulam Khalil wafat pada penghujung kurun ketiga hijrah. 270 lebih tadi. Kan? Jadi sedangkan Al-Barbahari hidup sampai kurun keempat hijrah. Al-Barbahari hidup sampai kurun keempat hijrah. Jadi based on this, kita lebih, dan disebabkan ramai ulama, majoriti ulama telah menisbah kitab ni kepada Barbahari. Ya, ulama yang datang selepas itu yang tidak ada lagi ancaman kalau disebut kitab ni kepada Barbahari. Ya, menunjukkan bahawa benda tu makruf di kalangan ulama bahawa penisbatan kitab ini kepada Ghulam Khalil min babi taqiyah, supaya tidak ada timbul isu yang orang akan panggil apa, membahayakan diri mereka. Jadi nisbah Ahmad bin Kamil nisbahkan ini memang biasa berlaku yang dipanggil tadlis. Ya, tadlis. Ya, pasal di antara punca ulama hadis buat tadlis adalah kerana benda macam ni. Ya. Masalahnya kenapa Al-Hasan Al-Basri masalahnya banyak meriwayatkan hadis secara mursal. Dia tidak nisbahkan kepada sahabat yang dia dengar hadis tu. Kerana dia ambil hadis daripada Ali bin Abi Talib. Dia takut dituduh sebagai Syiah atau menentang kerajaan Bani Umayyah dan sebagainya. Maka dia riwayat hadis tu mursal, tak sebut nama sahabat. Itu memang berlaku di kalangan ulama hadis, benda tu biasa dibuat dalam kondisi-kondisi yang terdesak. Ya. Jadi kita kata tak heran kalau Ahmad bin Kamil sengaja menisbahkan riwayat kitab ni kepada guru dia yang dia jumpa masa umur dia kecil sebenarnya. Tak lama mana pun. Berbanding guru dia yang lebih lama dia munazamah, kerana isu fitnah yang fitnah di sini ialah panggil huru hara, kecoh yang berlaku pada zaman Al-Barbahari yang menyebabkan Barbahari ini ditahan daripada mengajar. Dan kita dapati Qiwamus Sunnah Al-Asbahani berseorangan. Mungkin dia tidak dapat detect isu masalah ini dan dia hanya ikut sanad yang datang dalam kitab, berbanding ulama-ulama Hanabilah. Dan Qiwamus Sunnah Al-Asbahani bukan Hanabilah, dia Syafi'iyah. Jadi ulama Hanabilah mungkin lebih tahu apa yang berlaku dalam kalangan mereka
ya, berbanding ulama luar daripada mazhab mereka. Ya. Jadi setelah kita establish kata kitab ni tidaklah salah, dinisbah kepada Barbahari, dan walaupun dan kalau ia dinisbah kepada Ghulam Khalil sekalipun tidak menjejaskan kualitinya. Ya, jadi tidak perlulah sampai ke tahap jadikan isu tahzir mentahzir hanya kerana ada orang menyokong kitab ni nisbah kepada Ghulam Khalil masalahnya, sampai ke tahap menganggap orang itu sudah meninggalkan salafiyah dan sebagainya. Itu adalah satu akhlak yang keji dan hodoh dan jelek dan buruk dan busuk lah kita kata. Ya. Ini perangai-perangai apa nama? Perangai yang apa tahzir ni, gerakan tahzir ni. Mereka ni memang orang jahat ya. Mereka suka buat benda-benda macam tu supaya akhirnya orang akan anggap mereka saja salafi, markah mereka saja salafi, duit pergi kat mereka sahaja. Itu masalah juga mana kan? Itu masalah. Assalamualaikum. Sekarang kita nak pergi kepada melihat pengarang kitab yang sebenar, itulah Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Setelah kita establish, kita patah balik, pergi kepada biografi pengarang. Lepas ni bukan patah balik ke betul lah. Ya, betul lah. Betul tak? Lebih awal lagi. Awal lagi. Sebelum nuskhah. Ayuh. Tengok kalau kita terjemahan muka surat 12. Muka surat 12. Dan dalam Syiar Alam Bala jilid ke-15 muka surat 90. Terjemahan ke-52. Daripada tabaqat ke-18. Tabaqat ke-18. Syiar Alam Bala Zahabi datangkan Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf, ini nama dia. Kunyah dia Abu Muhammad, nama dia Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari, Syekhul Hanabilah Al-Qudwah. Syekhul Hanabilah, dia adalah syekh ulama besar mazhab Hanbali. Al-Qudwah, yang menjadi ikutan. Al-Imam, seorang imam, Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari. Dan Barbahari ini sebuah kepada Barbahar. Itu sejenis ubat-ubatan ataupun herba yang diimport daripada India. Mungkin sebab dia jual benda tu kah, kita pun tak tahu. Al-Faqih, seorang ulama faqih fiqh. Kana qawalan bil haqq, sangat jelas menjelaskan kebenaran, bercakap benar sangat banyak, tidak takut. Da'iyatan ilal athar, banyak menyeru kepada sunnah. La yakhafu fillahi lawmata laim, tidak pernah takut celaan pencela. Dia tidak heran orang nak kata apa dekat dia, dia cakap betul. Sahibal Marruzi, telah berkawan berguru dengan Al-Marruzi, ulama besar Hanabilah. Wa sahiba Sahl bin Abdullah At-Tustari, dan dia juga adalah sahabat kepada Sahal At-Tustari, ulama tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah yang besar. Dikatakan Abu Hasan Asy'ari lepas dia tinggal Mu'tazilah, datang bertemu dengan Barbahari. Tapi Barbahari tak terima metodologi Abu Hasan yang masih lagi menggunakan metodologi jidal untuk membantah Mu'tazilah. Wallahu alam kisah itu kesahihannya. Baik. Kemudian kita dapat lihat di sini, dan di antara murid Barbahari, antara murid utama dia ialah tidak lain tidak bukan Ibnu Battah Al-Ukbari, pengarang kitab Libanah Kubra dan Libanah Sughra yang kita sebut pada kelas yang lepas.
Ibnu Battah. Ini anak murid kepada Al-Barbahari, wafat pada kurun ke-5 Hijrah. Masa Tok Guru dia wafat kurun ke-4. Yang makruf kitab dia dalam Ibanah Kubra itu yang antara terawal menyebutkan pembahagian tauhid kepada 3 jenis, iaitulah rububiyah, uluhiyah dan al-asma' was sifat. Pada tahun 321 mereka hendak menangkapnya. Jadi khalifah ahli bid'ah telah golongan Mu'tazilah ataupun ahli bid'ah Jahmiyah telah mengacum, ngadu hai kepada khalifah, kata gini-gini Al-Bahari sesat dan sebagainya. Maka dia telah ditarik tauliah mengajaknya ataupun dihalang mengajak. Dalam konteks kita dipanggil tarik tauliah lah. Dan bahkan ditangkap, ditahan anak-anak murid dia yang besar dan diberi arahan tidak boleh anak murid dia duduk 2 orang. Ya. Ini kerana sehingga kan dia sendiri wafat dalam keadaan bersembunyi pada tahun 328 Hijrah. 328 Hijrah Al-Barbahari ini wafat dalam keadaan bersembunyi. Dia sendiri terpaksa lari bersembunyi. Dan mati dalam keadaan bersembunyi. Dan kita tahu anak murid Al-Barbahari ada utamanya Ibnu Battah Al-Akbari, dan salah seorang lagi ialah Ahmad ibn Kamil, yang juga perawi kitab ini, yang menisbahkan kitab ni kepada Ghulam Khalil. Tapi dia juga anak murid Al-Barbahari. Dan dia lebih lama duduk dengan Al-Barbahari berbanding Ghulam Khalil. Di sinilah kita kata sebenarnya tujuan Ahmad ibn Kamil nisbahkan kitab tu kepada Ghulam Khalil ialah untuk mengelakkan dirinya daripada ditangkap oleh pihak berkuasa dan menyelamatkan akidah ini daripada dimusnahkan oleh pihak musuh. Okay. Jadi ini adalah yang dikatakan Al-Barbahari ini memang ulama yang dipuji dan mendapat kedudukan yang besar, sehingga kan dikatakan dia bersin dan anak murid dia tashmid dia. Yarhamkallah itu dengar sampai ke istana khalifah. Bergema sampai teratur. Dan ini yang berlaku juga, kita tengok zaman sekarang pun sama. Ulama-ulama yang banyak anak murid, yang banyak pengikut ni senang untuk diacum oleh orang yang dengki. Tengok hari ni apa yang berlaku kepada guru kami, Syekh Salih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Usaimi, hafizahullah wa sallamahullah min kulli su'in makruh. Anak muridnya ramai. Subhanallah. Daurah dia 14 tahun dah. Orang datang berbondong-bondong, berbah-bah daripada luar daripada Saudi. Bukan saja dalam Saudi, bahkan di luar Saudi. Jadi ada golongan-golongan ultra salafi ni, mereka dah sakit hati, dah bengkak dengan ketokohan Syekh Usaimi ni. Mereka sudah buatlah cerita, kata dia ni sururi barulah, apalah gini. Ya. Sedangkan golongan ni tidak berganjak walaupun seinci gigi. Bila tengok orang pergi World Cup, maksiat dan sebagainya. Bahkan salah seorang daripada geng mereka ni yang konon-kononnya ultra salafi ni, seronok Saudi menang bola. Menang World Cup, seronok. Kan? Syukur. Dan jadikan itu adalah satu tanda walak kepada pemerintah. Subhanallah. Sampai terang tu. Walaupun bola itu bukannya benda yang, bahkan dia maksiat. Dan fatwa Lajnah Daimah telah mengharamkan. Tapi yang mendakwa diri dia salafi ni, konon-kononnya ada PhD dalam akidah ni, sampai ke tahap jadikan seronok Saudi menang bola sepak dunia itu. Bukanlah menang bersungguh pun, menang satu peringkat saja. Lepas tu kalah balik kan. Sebagai tanda walak kepada pemerintah yang merupakan daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tengok
kejahatan golongan tahzir ini, tuan-tuan dan puan. Bukan sikit jahat mereka ni. Ya. Daripada situ meleret. Kan? Dan kita tengok mereka sakit hati bila tengok pula orang datang bas-bas pi kuliah Syekh Utsaimin. Tuhan ni lah datang majlis orang ahli bid'ah. Astaghfirullahalazim. Syekh Utsaimin bukan. Dia mengajak akidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Syarah kitab Tauhid Syekh Muhammad Wahab, syarah kitab Al-Wasithiyah, syarah warakat. Setiap masalah yang ada isu ahli kalam, Syekh akan tanbih, Syekh akan beritahu apa yang betul, apa yang salah. Ya. Ma'ruf. Ya. Subhanallah. Itu pun masih lagi tidak puas hati. Tidak lain tidak bukan kerana dengki dan hasad. Ya, kerana ulama-ulama mereka tak mendapat sambutan yang macam itu. Dan ulama mereka bukan mengajak, hanya mengata orang tu, mengata orang ni. Lepas dah habis orang lain semua mereka dah tahzir geng sendiri. Hak rapat dengan mereka pun mereka tahzir habis. Hak dulu yang dijulang sebagai ulama hebat lah apalah, hari ini telah dijadikan seburuk-buruk ahli bid'ah. Subhanallah. Hanya kerana bila tak setuju dengan syekh mereka. Inilah perangai golongan ultra tahzir. Tahzir sahih daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana takfir, menghukum kafir orang yang berhak untuk dikafirkan, memang itu hukum syarak. Tetapi ghulu dalam bab ini ialah perangai khawarij. Kita tak kata mereka ni khawarij, tapi perangai khawarij. Perangai itu ada. Jadi samalah mereka ni golongan yang ultra tahzir. Mereka buat falasi. Oh, tengok ni perkataan ulama tahzir. Memanglah kita pun tahzir. Kita tahzir mereka. Kita mentahzir golongan ultra tahzir. Jangan ambil ilmu daripada mereka. Jangan duduk dengan mereka. Jangan dengar balik mereka walaupun mereka cakap benda yang betul. Pasal benda yang betul tu nanti mereka akan sulam dengan, mereka akan didik kita dengan akhlak yang buruk. Akhlak yang tak baik. Kita dah ada pengalaman duduk dengan mereka ni. Join dengan mereka ni. Tapi kita akhirnya Alhamdulillah Ta'ala bagi hidayah. Nampak kebobrokan dan kejelekan golongan ini. Ya? Tidak ada orang yang selamat daripada mereka. Ahlussunnah wal Jamaah tak ada selamat. Ahli bid'ah, orang kafir semua selamat daripada mereka. Yang tak selamat mereka ni Ahlussunnah wal Jamaah saja. Allahul musta'an. Ya? Balik cerita Al-Barbahari. Dan kita tengok kerajaan soalnya dari segi akidahnya semakin runtuh. Jadi mereka ni semakin merosakkan lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini benda yang kita kata perlu kita akan bincangkan juga masa kita bincang kita nanti. Bagaimana golongan politik ini boleh mempengaruhi. Mereka ambil kesempatan ke atas gerakan-gerakan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pesan Syekh Utsaimin dulu pada ulama tidak boleh menjadi boneka kerajaan mahupun boneka rakyat. Tak boleh, dua-dua tak boleh. Ulama mesti di atas kebenaran. Boneka kerajaan pun salah, boneka rakyat pun salah. Itu Syekh Ibn Utsaimin dah sebut. Ulama ni tiga jenis. Ulama daulah, ulama ummah, ulama millah. Ulama hak kerajaan yang nak kira nak bagi betul apa kerajaan buat. Ulama umat yang kira nak bagi betul apa hak orang ramai buat. Dua-dua ni tak betul. Dua-duanya ulama su. Yang satu saja betul. Ulmillah. Ulama yang kerja dia nak bagi tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Quran dan sunnah. Itu ulama yang hak. Okey. Baik. Jadi kita dah tahu, boleh baca sendiri tidak perlulah kita nak panjangkan lagi. Bagi mereka yang ada kitab boleh baca sendiri tentang Al-Barbahari ini. Memang seorang ulama yang hebat, yang kita kata dianggap sebagai Syekh Al-Qudwah, Syekhul Hanabilah Al-Qudwah Al-Imam, seperti yang disifatkan oleh Az-Zahabi. Dan kita dapat lihat juga sejumlah pujian para ulama, ya, yang dibawakan oleh
pengarang kitab di sini, para ulama memuji kedudukan Al-Barbahari. Ibn Katsir saya kata al-alim az-zahid al-faqih al-hanbali al-wa'iz wa kana shadidan ala ahli al-bid'ah wal ma'asi wa kana kabira al-qadri tu'azzimuhu al-khassatu wal-'ammah. Seorang yang alim, zuhud, faqih, hanbali yang banyak memberi mau'izah. Sifat dia, ciri-ciri dia sama dengan Ghulam Khalil. Ya? Jadi itu kita kata kesamaan kedudukan Al-Barbahari dengan Ghulam Khalil itu membawa kepada Ahmad ibn Kamil rahimahullah, Ibnu Syahid al-Qadhi, untuk menisbahkan kitab ni kepada Ghulam Khalil untuk mengelakkan daripada terkena hukuman ataupun tangkapan daripada pihak berkuasa. Tapi inilah kita tengok ya, apa yang berlaku kepada Al-Barbahari rahimahullah ini sunnah Allah Taala, ujian ya, dihimpit oleh pemerintah dan ahli bid'ah. Inilah perangai mereka pada dulu lagi ya, tidak puas hati kepada ahli sunnah wal jamaah, menang kalah hujah, mereka akan cari cara-cara yang kita kata dalam orang yang ngaji mantik dia panggil apa? Dia panggil appealing to the force ya. Merayu kepada kuasa secara salah. Secara falasi. Di antara falasi ialah dia mengadu kepada pihak berkuasa. Untuk menangkap, untuk menyiksa, untuk menyekat. Ya, setelah mana dia sendiri tak mampu dan telah dia tahu dan jelas hujah kata ini adalah benda yang hak. Ini adalah satu bentuk falasi, penghujahan yang falasi. Dan appealing to the authority. Appealing to the authority. Ini salah. Bukan salah sepenuhnya kalau tidak kena gaya. Maksudnya appeal yang cara salah. Appealing to the right authority in the right manner and the right conditions tidak ada masalah. Tapi dengan cara yang macam ini, you dah kalah hujah, dah jelas kebenaran di pihak lawan, tapi you masih lagi nak ketegak di atas you punya kebatilan, maka you guna kekerasan dan kuasa untuk menyekat kebenaran. Ini adalah cara yang salah, cara musuh-musuh para anbiya, na'udzubillah min zalik. Ya. Walaupun dan zaman kita ni benda tu masih berlaku. Dan kita lihat ulama-ulama yang hebat, yang besar. Dan ada pun pelik macam orang yang mentahdir Al-Utsaimin itu, mereka ni orang yang bukan dikenali. Sedangkan ulama-ulama kibar memuji. Mufti Madinah Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekh Saleh Al-Syekh memuji Syekh Utsaimin sebagai ulama yang hebat, yang dikenali kemantapan ilmunya, subhanallah. Tapi yang mentahdir dia tu tak dikenali, hanyalah orang panggil apa? Cyber troopers. Ada yang pakai nama palsu pada, kita tahu akaun palsu pada, untuk tahdir Syekh Utsaimin. Ini perangai, subhanallah. Cukup jahat menggunakan cyber trooper. Ini pernah berlaku di Malaysia juga dulu. Menggunakan golongan Salafi untuk jadi cyber troopers untuk menangkan parti Hizbi. Sedangkan Salafi tidak menyokong Hizbi. Akhirnya orang yang nak menolak Hizbi itu dituduh sebagai tidak Salafi dan sebagainya. Ini berlaku. Jadi kita kena hati-hati. Dan banyak kali dah benda-benda macam ni jadi. Ahli sunnah wal jamaah dia kena be careful lah. Kena berhati-hati. Kita ambil stand as academicians, kita tidak berpihak. Tapi nak buat macam mana orang sekarang ni dah jadi tak berpihak itu dianggap pengkhianat. Kan? Mesti mereka nak paksa kita. Kalau in lam takun ma'ana fa anta diddana. Kalau kamu tidak bersama kami, kamu musuh kami. Itu salah. Bukan semua orang yang tidak bersama dengan kita musuh kita. Ya. Itu kerana kekurangan lack of logic. Ya. Tidak belajar ilmu mantik dan sebagainya, menyebabkan cara berfikir tidak tepat. Dan kita ini ada banyak tahqiq yang di Saudi. Yang terakhir ialah
tahqiq Jumaizi ini. Tapi selepas Jumaizi ada lagi, itulah tahqiq Adil Hamdan bersama dengan Jami' Mutun Sunnah, Jami' Aqaid Ahlussunnah yang dihimpun banyak-banyak tu. Itu juga satu tahqiq, tapi dia masih lagi bersandar kepada teks yang sama. Dan di antaranya ialah Mahir Jarrad tadi yang diterbitkan oleh Brill tadi. Juga mereka telah mentahqiq kitab Syarh Sunnah ni. Di dalam appendix tu dia letakkan lengkap kitab Syarh Sunnah. Kita boleh buat perbandingan lah, walaupun mereka menisbah kitab tu kepada Ghulam Khalil, tapi tidak ada masalah. Ghulam Khalil juga ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama besar, bukannya menjejaskan kedudukan kitab ini, dan dipuji oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak, maksudnya menisbah kitab ni kepada Ghulam Khalil tidak menjejaskan autoriti dan kedudukan kitab ini. Itu benda yang poin yang anda nak tegaskan di sini kepada orang yang mengkaji. Baik, kita tidak akan masuk lagi untuk memandangkan masa dah singkat. Ada lebih kurang 10 minit saja. Jadi kita tidak berhajat untuk masuk lagi kepada teksnya. Kita akan tangguhkan kepada kelas yang mendatang. Jadi pada hari ini kesimpulannya kita dah bincangkan penisbahan kitab ini, tausiq kitab, dan siapakah pengarangnya, biografi pengarangnya, dan satu lagi orang yang didakwa sebagai pengarang dia juga. Kedua-duanya kita dah tengok, dan kedua-duanya ulama besar yang dipuji akidah mereka sebagai orang yang sahihul i'tiqad. Ya. Maka penulis dia bukanlah daripada kalangan orang yang diragui akidahnya, bahkan penulisnya sama ada Ghulam Khalil maupun Barbahari adalah dua tokoh yang dikenali dan dua tokoh yang membawa panji sunnah pada zaman mereka, yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi walaupun kita telah menyatakan bukti-bukti yang lebih kuat menjurus kepada pengarang dia ialah Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berbanding mereka yang mengatakan pengarang dia adalah Ghulam Khalil rahimahullah ta'ala. Baik, ini kalau ada apa-apa soalan. Pada kelas akan datang, minggu depan, kita akan bincangkan dulu milieu, latar belakang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Hanabilah secara khusus. Ya, apakah yang menjadi milieu kepada pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah itu membentuk penulisan kitab ini. Walaupun kitab ini bukan kitab yang pertama, kalau kita kata nisbah kepada Barbahari, tentu sekali dia bukan kitab yang terawal. Dah ada 2-3 kitab yang mendahului penulisan Al-Barbahari ini. Al-Barbahari sezaman dengan, dan pentingnya Al-Barbahari ini adalah sezaman dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita akan melihat beberapa trend Ahli Sunnah wal Jamaah dalam membela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan dapati di sana ada trend Kullabiyah, trend Hanabilah, ya, dan trend Hanafiyah. Yang Hanafiyah juga diwakili oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Ini 3 ulama yang sezaman. Ya. Aqidah Tahawiyah, Al-Ibanah, dan juga Al-Ibanah Abul Hasan Asy'ari, dan juga Bayan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Ini 3 teks akidah yang penting yang akan mungkin kita boleh buat perbandingan. Manakala memang asal yang kelas ni anak nak buat syarah kitab Ibanah Abu Hasan Asy'ari, tapi alhamdulillah tak apa, kita akan buat secara paralel dengan apa yang dibawa oleh Al-Barbahari ini, insya-Allah taala. Soalan dia kata tidak salah nisbah. Bukan tidak salah nisbah. Nisbah mestilah ada satu yang betul, tak boleh dua-dua betul. Mesti salah seorang, takkan seorang mati tahun 270 lebih, seorang mati 300 lebih, mereka karang kitab sama-sama, tak mungkin lah. Pengarang bersama macam sekarang orang karang kitab bersama kan, tidak mungkin juga salah seorang yang menulis kitab ini. Tetapi akidah mereka sama, mereka dua-dua ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuma anda nak kata kod mana pun awak tarjih, benda ni terbuka kepada pentarjihan, kajian academically speaking. Kita bercakap secara akademik, maknanya kalau awak nak tarjihkan Ghulam Khalil pun
kita tidak kata dengan awak mentarjihkan Ghulam Khalil tu awak ni orang yang jahat, orang yang tidak. Bahkan akidah itu tetap sahih dan masih boleh dipakai. Bukan bermakna kalaulah terbukti kata akidah ni kemungkinan, kalau faham perkataan kalau ia dikatakan memang Ghulam Khalil tu pun masih lagi boleh valid terpakai mewakili akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada masalah. Walaupun yang sahihnya yang kita tarjihkan kita akidah ni ialah dikarang oleh Al-Barbahari rahimahullahu taala. Jadi kalau Al-Barbahari dia lebih lewat. Ya, dia lebih lewat daripada Ghulam Khalil. Kalau Ghulam Khalil maknanya kitabnya lebih awal dan lebih dekat dengan zaman Imam Ahmad. Ya. Kalau Al-Barbahari di belakang, walaupun dia Syekhul Hanabilah tapi dia ke bawah. Ya. So, untuk stand kita yang kita pakai ialah kitab ni ialah karangan Al-Barbahari. Tapi kita tidak ada buruk sangka kepada orang yang nak pakai hujah yang mengatakan kitab ni kepada Ghulam Khalil, kecuali kalau dia ada memang ada something wrong lah. Dan kita nak bantah mereka sebab ada juga golongan yang jahat. Golongan jahat bukan makna jahat macam perompak, bukan. Maksud jahat di sini ialah mereka yang tidak setuju dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka cuba nak jatuhkan kredibiliti kita ini dengan menyandarkannya kepada Ghulam Khalil. That's why. Itu mungkin lupa nak sebut tadi. Terima kasih kepada yang tanya. Ya. Tujuan kita nak bagi tahu ialah sebab ada golongan ahli bid'ah yang cuba nak jatuhkan kredibiliti kita ini dengan mengatakan ia karangan Ghulam Khalil. Sedangkan kita kata kalau you kata dia karangan Ghulam Khalil pun kredibilitinya still uphold, tidak jatuh, bahkan semakin bertambah. Kerana zamannya lebih dekat dengan zaman salaf yang awal. Di sinilah kita kata ini poin yang kita nak bagi tahu sebenarnya. Kan, maknanya either tu yang kamu pilih, kredibiliti kita ini terpelihara. Itu maksud yang saya nak sampaikan. Ya, bukan makna kita kata okeylah nak kata ni tak apa tak. Kita kena cari yang betul. Tapi kok mana pun kredibiliti kita ini terpelihara. Itu poin yang saya nak beritahu. Nah. Baik, kalau tidak ada soalan, masa pun berbaki 3 minit sahaja lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.